Taala yang masih memberikan lagi ya ruang dan peluang ya untuk kita berada di taman-taman syurga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man salaka tariqan lil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang berjalan ya menuju kepada ya menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan dia jalan-jalan ataupun lorong-lorong untuk ke syurga. Dan alhamdulillah ya kita telah pun dipanggil dan terpanggil ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama pada petang ini dalam kita membincangkan ya berkaitan dengan 50 wasiat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada kaum muslimat ya mukminat salihat insya-Allah ya dalam usaha kita untuk menuju ya ke mana ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meletakkan kita berusaha menjadi sebaik-baik ya insya-Allah sebaik-baik wanita, meskipun kita tak boleh nak menjadi sebagaimana ya para sahabiah ya para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita berusaha ya untuk menjadi seorang muslimah mukminah yang salihah ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa al-mar'atu salihah kal muradil abyad. Al-wanita yang salihah itu ibarat gagak putih. Ya, memang sukar untuk kita meletakkan diri kita sebagai seorang muslimat, ya, seorang wanita Islam yang benar-benar salihah. Namun insya-Allah dengan jalan-jalan dan juga laluan-laluan ya, melalui kuliah-kuliah ya, tazkirah-tazkirah ya, peringatan-peringatan ya daripada mereka-mereka ya yang di luar sana, insya-Allah akan mampu untuk membantu kita ya menjurus ke arah menjadi seorang al-mar'atus salihah, seorang wanita yang salihah ya, seorang isteri yang salihah ya, seorang anak yang salihah ya, seorang kakak yang salihah, seorang jiran yang salihah insya-Allah. Ya, pada dua minggu yang lepas ya, kita telah pun membincangkan ya berkaitan dengan tajuk yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggalakkan kita sebagai wanita untuk apa? Yang pertamanya banyakkan bersedekah dan banyakkan beristighfar. Ya, mudah-mudahan dengan dua amalan itu sebagai salah satu juga jalan ya untuk kita menjadi seorang al-mar'atu salihah insya-Allah, khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab kita ya sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang kawan, sebagai seorang jiran ya, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, ya, sebagai seorang menantu dan pelbagai lagi tanggungjawab yang kita laksanakan di sana. Ya, dan yang paling utama kita kena ingat ialah ya tanggungjawab kita yang paling utama, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dan matlamat utama kehidupan kita. Maknanya kat mana pun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, kita nak meletakkan kita ini sebagai seorang hamba yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam wasiat yang kedua, ya, dalam wasiat yang kedua ini, ya, di dalam muka surat yang ke-29, ya. Kalau kita lihat di sana ya hadis ya berkaitan tentang ya larangan ya melakukan dosa-dosa kecil, iaitu yang matan hadisnya yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah iyyaka wa muhakkiratil a'mal wa fi riwayah az-zunub wa inna laha minallahi talibah. Ya, daripada Aisyah radhiyallahu an,
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Aisyah, takutlah kamu akan segala perbuatan dosa-dosa kecil. Dalam riwayat yang lain, dalam satu lafaz disebutkan dosa-dosa, amal-amal remeh. Wafi riwayah az-zunub. Maknanya dalam riwayat yang lain az-zunub, dosa-dosa kecil. Fa inna laha minallahi taliba, kerana ada yang akan menuntut daripada Allah terhadap amalan-amalan itu. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku wanita muslimah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an sungguh indah dan amat berharga. Di dalamnya tersirat peringatan terhadap sesuatu yang biasa diperkecilkan oleh kebanyakan orang, iaitu dosa-dosa kecil. Kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa, kita faham, kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, itu kita kena maklum. Kita faham kita adalah manusia biasa yang bersifat lemah. Tidak ada manusia yang melakukan kesilapan, apatah lagi kita sebagai seorang wanita. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu siapa dia? Ialah orang-orang yang bertaubat, kata Rasulullah. Maknanya bila kita melakukan sesuatu kesalahan, orang yang paling baik itu ialah orang yang segera bertaubat apabila melakukan kesalahan. Maka di sini bila kita buat sesuatu kesalahan, maknanya kesalahan dosa-dosa kecil ni banyak sebenarnya. Kadang dengan anggota 5 anggota kita pun kita banyak melakukan dosa-dosa kecil, sama ada kita sedar ataupun tidak, dalam seharian kita. Kita bangun pagi, kadang mata kita ni bangun pagi, alhamdulillah bangun pagi kita baca doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Alhamdulillah ahya wa amut, alhamdulillah. Tiba bangun pagi kita tengok pula, tengok atas meja tu ada pula makanan, ada pula makanan. Kita pun kata makanan ni malam tadi dah makan masinnya dalam hati dah. Maknanya secara tak langsung, dengan pandangan itu kita dah melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil apa yang kita buat pada ketika itu? Sebab kita telah pun menghina rezeki yang telah diberikan oleh Allah di hadapan mata kita. Sebab kita terdedah ni anggota kita, sebab tu kalau kita baca kitab Qalbul Salim, penjelasan kepada penawar bagi hati, kita tengok anggota-anggota kita ni banyak terdedah kepada dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Kadang kita tengok maksiat, secara tak langsung, bukan kita nak tertengok, tapi bila tertengok, sekali tengok, bila dah kali kedua tengok, dah macam-macam pula kan. Buka aja Facebook dan sebagainya, kadang gambar-gambar yang tak menentu lalu, secara sepintas lalu. Sebab tu kita kena banyakkan istighfar. Kadang telinga kita dengan perkataan-perkataan yang tak baik, kadang anggota kita barangkali mungkin tangan kita tadi mencapai, mengambil hak orang lain, ataupun kita membuang hak orang lain, maknanya barang orang tu kita tak tahu siapa punya, kita buang aja. Walaupun di dalam keadaan kita satu rumah, kita dah dedah dengan perkara-perkara ataupun dosa-dosa yang kecil. Namun kita ingat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka-mereka yang sentiasa bertaubat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain dia mengatakan bahawa itba' sayyi'atul hasanah. Ikutilah sesuatu yang tak baik itu dengan kebaikan. Maknanya kalau kita tahu kita ada buat perkara yang tak baik, maka segeralah untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Okey, seterusnya kita perbincang sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu an berkata,
Sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih lembut menurut penglihatanmu daripada rambut. Sedangkan pada zaman Nabi SAW kita menganggapnya sebagai dosa besar yang menghancurkan. Maksudnya kat sini, ya sepeninggalan Rasulullah SAW ni Anas radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan bahawa pada zaman Nabi SAW dosa-dosa kecil ini dia anggap sebagai dosa-dosa kecil ni dianggap sebagai satu benda yang jarang berlaku. Dianggap sebagai satu benda yang dosa besar. Akan tetapi pada zaman itu dia mengatakan bahawa dosa-dosa besar tu seolah-olah macam jadi dosa-dosa kecil saja. Sebab itu orang yang bertakwa kepada Allah dia menganggap dosa itu seperti gunung yang nak menghempap kepala. Nak menghempap kepala. Tapi orang-orang zaman sekarang ni dia mengatakan bahawa orang-orang yang lemah imannya ni dia menganggap dosa besar tu seolah-olah apa? Zubab, makna seolah-olah lalat hinggap dekat hidung. Macam benda ringan aja. Dosa besar tu dianggap sebagai suatu perkara yang ringan. Jadi wahai saudaraku, dia kata cuba bayangkan penyataan Anas radhiyallahu anhu yang diutarakan pada zaman masa tu, pada ketika zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Dan kita tengok bagaimana apa yang dilakukan oleh pertuturan Ummu Darda. Ummu Darda iaitu isteri kepada Abu Darda. Dia kata suatu ketika Abu Darda datang sambil marah-marah. Lalu Ummu Darda bertanya kepadanya. Biasalah bila suami balik tengoklah marah-marah. Jadi isteri dia pun tanyalah, Ummu Darda tanya. Kata, mengapa dengan kamu? Dia tengok Abu Darda marah-marah, kenapa kamu? Maka jawab Abu Darda, demi Allah aku tidak lagi melihat orang-orang mematuhi perintah Muhammad. Padahal mereka itu semuanya solat. Lantas bagaimana besarnya Abu Darda jika melihat tingkah laku manusia sekarang? Pada ketika itu, pada zaman selepas sahabat, bila dia tengok dia dah tak nampak ada dia kata akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada ketika itu. Apatah lagi kalau bisa kata Abu Darda tu diibaratkan kalau dah dia berada dalam zaman sekarang. Maksudnya kat sini ialah bagaimana wanita pada ketika itu terlalu meremehkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Dia banyak meremehkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Okey. Contoh antara dosa-dosa kecil yang dapat saya bacakan dalam satu kitab beberapa dosa-dosa wanita ni. Yang pertama ialah enggan mempelajari agama dan juga ilmu syariat. Betul, kadang kita alhamdulillah kita ada dalam grup ngaji alhamdulillah kata orang tu besar pahala grup ngaji ni. Rumah ngaji ni memang besar sangatlah pahala memberikan ilmu memberi ruang dan peluang kepada masyarakat di luar sana untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah ikutlah dan persebarkanlah kepada mereka-mereka terutamanya golongan-golongan muda terutamanya yang umur dalam 40-an umur dalam 30-an sebab kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kefarduan kepada siapa? Kepada semua orang Islam. Semua orang yang mengaku dia Islam. Hatta dalam hadis yang lain mengatakan bahawa tuntutlah ilmu, carilah ilmu walau sampai bisin, walaupun sampai ke negeri China. Ini maklum. Kita pun maklum dah. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tak berilmu?
Ya, orang yang berilmu beribadahnya, ibadah orang yang berilmu tak sama dengan ibadah orang yang tak berilmu. Ibadah ikut secara ikut-ikutan dengan ibadah secara belajar, ya, talaki, memahami, berbeza. Ya, atas sebab itu menuntut ilmu itu daripada minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sehingga ke liang lahat. Ya, semakin banyak kita belajar, sebenarnya semakin banyak benda yang kita tak tahu. Ya, semakin banyak kita rasa kita tahu, rupanya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Ya, atas sebab itu semakin kita teroka, ya, semakin kita menambahkan ilmu pengetahuan, ya, tanda-tanda orang yang orang-orang yang dikehendaki syurga oleh Allah, ya, Allah akan mudahkan, ya, yahdiyahu yasrah sadrahu, ya, maknanya Allah akan berikan dia hidayah, mudahkan, lapangkan dada dia untuk menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam. Ya, atas sebab itu, ya, maka kita hendaklah sentiasa menuntut ilmu. Ya, sebab salah satu daripada dosa-dosa yang kita lakukan ialah antaranya enggan mempelajari ilmu. Ya, pengalaman saya, ya, dalam mengendalikan sesi kaunseling, ya, selama dekat 21 tahun, ya, kepada contohnya kepada kalau dulu ada kes haruan makan anak, di penjara, masa tu di penjara Johor Bahru masih ada lagi, haruan makan anak, ya. Bila saya tanya, ya, ada klien tu umur dah 59 tahun, ya, kena penjara pasal apa? Pasal dia melakukan zina dengan cucu dia sendiri. Ya, saya tanya bila dia berapa lama di penjara, dia kata seumur hidup. Makna masa dia masuk tu umur 51, makna dia keluar, maknanya dah umur 100 tahun lebih lah nanti. Ya. Bila saya tanya apa pengalaman baru yang pakcik dapat bila pakcik duduk dekat dalam penjara ni, dia kata kali pertama masuk kat penjara ni, benda yang saya tak pernah buat dulu saya buat. Apa dia? Sembahyang. Di sinilah saya kenal tikar sembahyang. Di sinilah saya belajar sembahyang. Rupa-rupanya sepanjang umur 50 tahun duduk di luar tu, ya, maknanya dia tidak solat, ya. Dan dia tak pernah pun kenal tentang solat. Itu orang Islam tu. Ya, kadang kita rasa, oh dah ada sekolah agama, takkanlah tak pandai nak belajar agama, kan. Akan tetapi sebenarnya ramai, ya, di luar sana yang kurang faham. Dan ada juga kes-kes, contoh ada seorang makcik tu umur dah 55 tahun, ya, tak pernah mandi wajib, sedangkan anak 9 orang tu, ya, anak 9 orang tapi tak pernah mandi wajib, ya. Apatah lagi masa saya handle kes-kes single mother, anak-anak yang apa kata orang tu mengandung tanpa nikah, bila saya tanya, okey, pernah mandi wajib? Tak pernah. Okey, ada pernah datang haid banyak kali. Mandi haid tak? Tak pernah dengar apa itu mandi haid. Kan benda-benda ni macam seolah-olah kalau bagi kita yang normal lah, yang selalu belajar, kan pelik kalau bisa kata tak tahu. Ya, dan saya teringat dulu masa saya pernah mengajar di sekolah menengah. Ya, masa tu saya mengajar tingkatan 4, saya tanya dengan anak-anak murid saya, kebetulan pula ramai yang perempuan. Ya. Apa beza di antara air mani, apa beza di antara wadi, apa beza dengan mazi? Pun tak boleh nak beza ni perempuan. Ya. Jadi ini betul lah, ya, apa yang dinyatakan oleh pengarang ini dalam dosa-dosa wanita yang selalu berlaku, ya, antaranya ialah keengganan mempelajari agama dan ilmu syariat. Maknanya dia rasa dia dah sekolah, dia dah habis sekolah, dia dah tak perlu belajar lagi dah. Apa yang dibelajar tu kadang secara teori, ya. Tapi saya tidaklah kata semua macam itu, tidak. Akan tetapi ramai di luar sana yang masih lagi tidak memahami ataupun kurang faham. So kita sebagai kakak, ya, sebagai adik-beradik, ya, sebagai ibu barangkali mungkin, kan, ya, sebagai pakcik ke, sebagai makcik-makcik, kan, sesekali itu kita tanyalah dengan anak dara kita, dengan anak saudara kita yang dah nak dara tu, yang dah umur 18, yang dah umur 20, kita tanya dia, macam mana cara mandi wajib? Contoh.
Ya, biasa mandi wajib tak? Pernah keluar air mani tak? Ya. Jadi perkara-perkara inilah yang kadang-kadang ya amat mendukacitakan kita. Ya, namun tanggungjawab kita, tanggungjawab kepada para pendengar yang berada di hadapan saya sekarang ni, yang menonton ya bersama-sama ya dalam belajar kita mempelajari ilmu pada petang ini, sampaikanlah panjang-panjangkanlah ya kepada mereka, khususnya mereka yang ada dalam rumah kita. Ya, siapa dia? Anak kita, anak dara kita, ya, anak saudara kita barangkali mungkin, ya, terutamanya yang dah dewasa, ya. Sesekali kita kena tengok tu dia punya cara mandi wajib tu, ya, betul ke tak betul. Ya, kadang kita tengok bila kursus pra-perkahwinan, ya, bila saya tanya apa beza cara mandi wajib orang lelaki dengan cara mandi wajib orang perempuan. Ya, rukunnya sama tapi cara mandi dia. Cara mandinya macam mana? Orang perempuan kalau mandi wajib dia kena mencangkung. Wajib mencangkung. Kalau tak mencangkung, air tidak akan sampai kepada lubang faraj. Bila air tak sampai kepada lubang faraj, maka tak bersih. Itu benda yang paling simple. Ya, benda yang paling simple. Ya, jadi perkara-perkara beginilah disuruh, sebab itu disuruh supaya kita belajar. Sebab kita tak boleh nak kata apa yang ada pada kita ini semua kita dah tahu. Tidak, belum tentu kita tahu. Sebab banyak lagi benda-benda, terutamanya bab hukum hakam, bab syariat, bab adab-adab yang kita masih banyak lagi belum tahu. Sebab itu dia beri ganjaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana seseorang itu nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang-panjangkanlah kelas ni kepada mereka-mereka yang kat luar sana tu, kepada terutamanya pada anak-anak dara kan, ataupun yang baru-baru berkahwin kadang tak faham. Dan sekarang ni juga kita pun berhadapan dengan isu-isu bagaimana ramai juga di kalangan wanita-wanita yang kata orang tu umur 20-an yang termis untuk bersunat jadi insya-Allah tu nanti dalam kalau tak silap saya ada dalam tajuk yang ke-9 kan, kalau tak silap saya berkaitan dengan hitan. Insya-Allah. Itu antara dosa-dosa lah yang kita kadang kita tak perasan. Dalam rumah tangga kita, anak-anak kita di sebelahnya belah duduk sebelahnya belah kita barangkali mungkin ada tak perkara-perkara yang barangkali mungkin masih belum selesai dari segi auratnya. Kita ni bila kita belajar bukan untuk diri kita sahaja, akan tetapi kita kena sampaikan kepada yang lain berdasarkan kepada kemampuan kita. InsyaAllah kita kena terus berusaha. InsyaAllah. Seterusnya kita tengok bagaimana apa yang yang berlaku kepada Abu Darda tadi. Kemudian seorang mukmin yang sejati manakala melihat kemaksiatan, dia tidak lagi mempersoalkan apakah ianya dosa kecil, sederhana atau dosa besar. Maka jiwanya akan resah lantas terlalu takutnya siksaan Allah SWT. Dia akan menangis kerana ngeri membayangkan gejolaknya api neraka dan dihantui perasaan khawatir barangkali ia terhalang untuk memasuki syurga. Maknanya dia cerita pada zaman itu sahabat, pada zaman tabi'in, bila duk cerita tentang dosa ni dia takut sangat dosa ni. Dia bimbang sangat walaupun dosa tu mengenai orang lain yang buat. Dia akan peka. Dia akan peka. Maknanya kalau boleh bukan aku saja yang tak nak buat dosa, tapi kalau boleh orang lain jangan buat dosa. Dia tak nak maknanya melakukan dosa itu. Berbeza dengan orang sekarang. Dia kata apa? Kalau kita ni kalau nak tegur orang lain, aku kena betulkan diri aku dulu. Aku sendiri belum betul, takkan aku nak betulkan orang lain. Tu biasanya berlaku.
Anak aku sendiri pun belum tentu betul, takkan nak betulkan orang. Ataupun kalau orang tegur kita pun kadang kita lebih tengok kepada apa, bukan tengok kepada apa yang ditegur. Tapi kadang kita tengok kepada siapa yang tegur. Dia pun tak betul nak tegur orang lain. Jadi inilah perkara-perkara begini yang kadang menyebabkan berleluasa ya perkara-perkara kemaksiatan ya di luar sana. Sebab ya kita ni Allah mengikat kita ni dengan satu ikatan ukhuwah ya. Ikatan ukhuwah Islamiah. Ya, ikatan persaudaraan Islam, se-Islam. Ya, bila persaudaraan se-Islam itu ya kita selalu baca ya setiap kali kita lepas belajar ya kita baca apa? Kita baca suratul As. Ya, dalam suratul As tu dia ada pesanan kat situ. Ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul As tu, suratul Al-As, dia dulu kan berpesan-pesan dengan kebenaran, lepas tu baru sabar. Sebab bila kita nak ajak orang kepada perkara yang baik, memang akan banyak rintangan, akan banyak halangan, ya, akan banyak ujian, akan banyak caci cerca, akan banyak kata-mengata dan sebagainya. Sebab itu bila kita negur orang, ajak kepada perkara yang baik, ya. Sebab tu ada kata mengatakan ya kulil haq walau kana muran, ya, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Memang kebenaran itu pahit, ya, sifatnya memang pahit. Benda baik, benda betul ni memang orang tak suka. Jadi bila orang tak suka, pasti akan timbul cacian, hinaan dan sebagainya. Maka akan timbullah di sana ya kita kena bersabar. Ya, bukan bermakna bersabar, biarlah situ, sabar je lah, nanti lantaklah apa nak jadi-jadi. Bukan macam itu. Kita tetap kena sampaikan kebenaran itu. Kita nak memperbetulkan, ajak orang kepada kebaikan. Ya, cegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Kita bersabar dengan mehnah-mehnah. Ya, ujian-ujian yang akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah janji dah, jalan ke syurga itu Allah tak bentang dengan permaidani yang merah. Allah akan bentang dengan duri-duri yang tajam. Sebab tu bila kita nak berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, ini bukan satu perkara yang mudah. Tak semua orang suka. Maka kita kena teruskan dakwah kita. Ya, sebab Rasulullah sendiri, berapa tahun Rasulullah berdakwah daripada Mekah. Kemudian di Madinah, apa yang diterima oleh Nabi SAW. Ya. Tapi kita alhamdulillah dalam keadaan kita aman, damai. Cuma Allah uji kita dengan pandemik. Ya. Allah uji kita dengan perkara-perkara yang kita masih boleh lalui, kita masih boleh hadapi. Ya. Atas sebab itu kita peliharalah, maknanya kita daripada melakukan dosa-dosa kecil. Maknanya kita cuba hindari dosa-dosa kecil. Yang kadang kita banyak yang kita tak perasan. Antara dosa-dosa kecil yang biasa berlaku pada orang perempuan, yang keduanya ialah meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah kat sini yang kita rasa payah. Kita kadang tunggu, nantilah tunggu ilmu aku dah banyak baru aku nak tegur orang. Nantilah tunggu habis baca kitab ni baru nak sampaikan ke orang. Tidak begitu. Maknanya kita kena islah nafsak wada'u ghairak. Makna kita baiki diri kita, dalam waktu yang sama kita ajak orang lain. Sambil kita baiki diri kita, kita ajak adik-beradik kita. Sambil kita baiki diri kita, kita ajak kawan-kawan kita untuk sama-sama. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahu azim. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. Apa Allah kata, dan orang-orang yang beriman lelaki dan juga perempuan setengah kamu adalah menjadi
penolong kepada setengahnya yang lain. Ya, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Sebab sifat orang yang beriman itu, dia ajak buat baik, cegah benda mungkar. Dia buat secara serentak. Dan mereka mendirikan sembahyang. Dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sebab tugas dakwah, ajak orang buat baik, cegah benda mungkar ni adalah merupakan kerja setiap seorang Muslim. Yang dikatakan dosa-dosa kecil kita itu, yang biasa kita buat ialah kita tak nak buat benda ni. Ada setengahnya dia buat, dia cegah je benda mungkar. Tapi bila benda dia tak ajak orang buat baik. Kau jangan pergi keluar malam. Kau jangan nak pergi berzina apa semua. Kau jangan bawa lelaki perempuan sana sini. Tapi dia tak ajak pun buat sembahyang. Dia tak didik pun dengan tutup aurat. Dia tak didik pula adab-adab pergaulan. Maknanya dia tak bagi orang buat salah tapi dia tak ajak kepada perkara-perkara yang baik. Ada orang dia ajak buat benda baik. Jom kita demo, jom kita tegah, jom kita pergi ngaji dan sebagainya. Itu kau nak pergi ke mana-mana, kau nak karaoke ke apa, itu lantak kau. Tak boleh lah macam itu. Maknanya dalam waktu yang sama kita kena halang ataupun kita kena elakkan. Maknanya kita ajak kepada perkara yang baik. Sebab ciri-ciri orang yang beriman itu ajak orang buat baik, cegah benda mungkar, selain daripada dia sembahyang, dia buat zakat, taat pada Allah, taat pada Rasul. Sebab apa? Sebab fitrah manusia itu adalah fitrah kita, fitrah yang Allah dah bagi. Maknanya semua manusia dia nak baik. Tak ada manusia yang tak nak baik. Semua manusia ni dia nak baik. Dia tak nak yang tak baik. Akan tetapi oleh kerana kadang-kala tidak ada petunjuk, kurang bimbingan, tersasar jalannya, terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, maka itu yang menyebabkan ramai di kalangan orang Islam, kadang-kala remaja-remaja kita dia terpesong. Sebab itu sebab itu bila kita nak mengajak manusia kepada kebaikan ni, kita kena menganggap manusia itu semuanya suka pada kepada kebaikan. Baru kita boleh ajak mereka kepada perkara yang baik. Sebab kalau kita menganggap contoh seorang penzina, kalau kita mengadap orang penzina, dia kata, "Ustazah, saya dah berzina 20 kali, Ustazah nak nasihatkan saya apa?" Takkan kita nak cakap, kau ni takkan selamanya nak macam gini. Takkan terus macam tu kan. Kita tengok latar belakang dia macam mana dia boleh jadi macam gitu. Pakaian awak ni, tengok pakaian awak macam ni, memang layak lah awak jadi berzina. Tak boleh lah kita nak kata dia macam itu. Okey, maknanya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan ada satu peristiwa berlaku depan mata saya. Seorang ibu kalau dia marahkan anak, dia akan cakap, dia kata, kau keluar pergi jumpa jantan ke apa? Dia suka cakap benda yang berburuk sangka. Akan menjadi doa kan kata-kata ibu. Okey, terima kasih. Sebab itu antara maksiat-maksiat ataupun dosa-dosa kecil yang kita lakukan di dalam sebuah rumah tangga. Sebab itu Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dalam kitab pentarbiahan anak-anak, pendidikan anak-anak, dalam kita nak mendidik satu kanak-kanak ni, suasana bi'ah yang baik, di dalam rumah tangga, kita kena jaga 3 anggota kita. Pertama, jaga mata. Pastikan apa yang kita lihat, apa yang dilihat oleh ahli keluarga kita ialah perkara-perkara yang baik. Apa yang dilihat oleh mata. Kemudian apa yang didengar, jaga telinga. Pastikan apa yang didengar oleh mereka-mereka yang berada di dalam persekitaran kita, di dalam ahli keluarga kita adalah perkataan-perkataan yang baik-baik juga. Begitu juga mulut. Kita kena jaga, pastikan apa juga perkataan yang keluar daripada seorang bapa ataupun
pun seorang ibu, apatah lagi sebagai seorang ibu, elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada siapa? Kepada anak. Ya. Jadi itu adalah salah satu daripada tips yang dinyatakan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Ya, maka perkara-perkara inilah yang saya nyatakan bahawa banyaknya kadang kita dosa-dosa kecil yang kita lakukan di dalam rumah kita sendiri. Ya, maka kita kena banyak bermuhasabah, ya. Yang lepas tu lepas, ya, maknanya kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mulai daripada hari ini untuk seterusnya kita perbaiki, kita perbetulkan, ya. Kita jaga, ya, anak kita, kita keluarkan perkataan-perkataan yang baik, ya, perkataan-perkataan yang memberikan dorongan untuk ke arah kebaikan, ya. Keluarkan, maknanya kata orang tu, bukalah siaran-siaran yang mendorong kepada perkara-perkara yang membawa kepada keimanan, penambahan ilmu dan sebagainya, ya. Sebab itu bila marah ni kata syaitan, ya, An-nazru sahmun min sihamin iblis. Pandangan itu adalah merupakan panah-panah iblis. Ya. Sebab apa? Bila kita marah, Rasulullah kata kalau marah berdiri, duduk. Marah duduk, baring. Marah baring, beralih. Yang seelok-eloknya bila marah ambil wuduk. Tapi jarang orang marah ambil wuduk. Kan? Sebab api lawannya dengan air. Sebab itu seorang ibu elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Begitu juga bila kita nak pukul anak. Syarat pukul anak ni ada 8. Ya. Sebab itu bila kita nak pukul anak tu biar jangan dalam keadaan marah. Bila kita pukul anak dalam keadaan emosi marah, anak makin degil. Ya, anak makin degil. Mak kita dulu marah kita juga. Pukul kita juga. Cubit kita juga. Betul tak? Rotan kita rotan juga. Tapi ingat tak? Sebelum mak kita rotan, apa dia baca? Dia zikir dulu. Dia istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Pam. Betul tak? Maknanya dia nak cubit tu dia zikir dulu. Serah emosi dia pada Allah. Walau keadaan marah dia serah emosi. Ya, dia riliskan. Sebab itu jadi orang anak-anak dia. Jadi manusia. Tapi kadang setengah kita oleh kerana barangkali mungkin kurang pengetahuan dan sebagainya. Ya. Kadang kita marah anak kita tu, kita kata nghabiskan beras saja baru kita cubit lah budak tu. Badannya dah berapa kilo dah tu kita bagi beras macam tak ikhlas saja nak bagi beras. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati, insya-Allah, mudah-mudahan ya jalan-jalan kebaikan yang ada di hadapan kita ni kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita saling orang tu memperbaiki di antara satu sama lain. Saya tengok dulu kepada soalan ini ya. Saya nak masuk dalam grup WhatsApp kumpulan. Okey, ni tak ada guna, insya-Allah. Jika kita sudah menasihati dia namun dia tak ikuti. Okey, saya rasa saya tak perlu ulang lagi. Cuma sabar dan doa untuk dia. Hidayah itu milik Allah, semua kuasa Allah. Betul ke tindakan saya? Okey. Sekiranya kita ini seorang ibu. Okey, kita dah nasihatkan anak kita. Tahap maksima yang bagaimana kita telah menasihati anak kita. Okey, contoh. Yang pertama, kita dah slow up. Apa kesalahan yang dia lakukan? Okey. Apa perkara-perkara kita dah didik dia, kita dah ajar dia, kita dah bimbing dia. Okey. Saya dah bimbing ustazah, saya dah ajar ustazah, saya dah cakap dah banyak kali ustazah. Ya. Maknanya okey, pernah bersama dengan dia. Bersama maksudnya kalau misal kata sembahyang, okey, pernah ajak dia sembahyang bersama? Kalau tak pernah ajak dia sembahyang bersama, ajaklah dia sembahyang bersama. Waktu yang paling baik nak nasihat anak ialah antaranya waktu lepas sembahyang.
waktu lepas baca Quran, waktu selepas berdoa, sebab pada ketika itu hati dalam keadaan lembut. Ya, atau ketika makan berjemaah, ya, sunnah Nabi, makan berjemaah ni maknanya makan sedulang. Makanan yang paling barakah itu ialah makanan yang paling banyak tangan atasnya. Maka bila kita makan anak beranak, ya, mungkin kita 3 orang ke 4 orang, kita makan 1 dulang. Masa kita makan 1 dulang itulah kita nasihatkan. Ya. Waktu-waktu itu elakkan kita menasihati orang lain ataupun anak kita, pada ketika kita penat ataupun dalam keadaan dia penat ataupun dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan kenyang, ataupun dalam keadaan mengantuk. 4 situasi ni kena elakkan. Kena elakkan. Sebab jiwa remaja ni dia suka memberontak. Dia suka protes. Protes dia tu ada kenapa? Sebab dia nak dapatkan perhatian. Ya, dia nak dapatkan perhatian. Terutamanya kalau anak perempuan. Ya. Jadi sebab itu, bila kita dah macam itu, kita baca banyak-banyakkan baca Fatihah untuk anak ni. Ya, kalau contohlah anak kita tu ada 5 orang, yang seorang ni lain macam. Biasa kita bagi sama rata baca Fatihah setiap seorang tu seorang sekali lepas sembahyang. Maka yang ini lebihkanlah. Ya, lebihkan. Mohon pada Allah SWT. Masa kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Maha Pengasih Penyayang ya Allah. Ya, mohon Allah, ya, beri rasa kasih dan sayang anak tu kepada ibu dia. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kasih sayang kita kepada anak tu. Supaya anak tu, supaya dia makin hampir dengan kita. Ya, dia tak protes. Ya. Jadi kita antara usaha ikhtiar yang kita boleh laksanakan. Ataupun cari siapa yang paling rapat dengan dia. Maknanya kawan-kawan yang paling rapat, ya, ataupun adik-beradik dia, kakak dia ke yang paling rapat dengan dia untuk nasihat. Yang boleh diterima. Okay. Kita dah usaha, alhamdulillah, apa semua, ya. Kita dah dampingi dia, ya, tapi nampak macam memang tak boleh langsung dan sebagainya. Maka kita serah dia ataupun beritahu kepada kaunselor sekolah kalau ada kaunselor sekolah. Ya, kalau di universiti, kaunselor universiti lah. Kalau nak bawa pergi kaunselor pejabat agama pun tak ada masalah, kaunselor pejabat agama boleh bantu. Ya, kita akan tengok apa masalah dia dan sebagainya. Ini kalau misal kata contoh anak tu ada, kadang setengahnya tu kita tengok macam dia ni macam lesbian ke, ataupun dia ni macam ada mirip-mirip pada gay ke, ya, ataupun berkelakuan yang suka tengok CD lucah ke, suka seksual alam maya, benda yang bukan-bukan, ya. Jadi benda-benda ni boleh, maknanya kita boleh jumpa dengan orang-orang yang tertentu yang mempunyai kepakaran untuk membantu. Ya, dalam waktu yang sama, kita teruskan saja berdoa, kita teruskan bacakan Fatihah untuk dia dan sebagainya. Jangan putus asa, memang hidayah milik Allah, tapi kita kena pastikan sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, kita buat semaksimum mungkin usaha dan ikhtiar. Selebihnya kita serah pada Allah SWT, insya-Allah. Okay. Okay, kita boleh terus, ya, insya-Allah. Dah pukul 3.48 pun, ya. Jadi ini antara perkara-perkara, ya, yang wasiat Rasulullah SAW yang kedua ni, ya, supaya kita hindari daripada melakukan dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil ni kalau kita terhimpun buat sikit, esok sikit, lusa sikit, tolak sikit, lama-lama dia jadi banyak. Bila banyak dia akan jadi dosa besar, wa na'udzubillah, ya. Tapi sifat orang perempuan, ya, wanita yang bertakwa, wanita yang salihah, wanita yang mukminah, ya, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sebaik mungkin, sedaya mungkin dia akan melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam muka surat yang ke 32, ya.
Ya, dalam muka surat yang ke-32 ya. Wahai wanita muslimah, segeralah bertaubat dan berhentilah melakukan perbuatan dosa-dosa. Ya, lebih-lebih lagi dosa-dosa besar. Ya, berusahalah untuk meninggalkan dosa-dosa besar dan bertaubatlah sekiranya melakukan dosa kecil dengan memperbanyakkan istighfar dan juga menyesalinya, insya-Allah ya. Sedarlah bahawa kemaksiatan meskipun sekecil apapun adalah menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang menciptakan langit dan bumi. Dengan penyesalan dan juga pengakuan ini, tentu Allah yang maha luas pintu ampunan dan rahmatnya akan berkenan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, nescaya akan kami hapuskan kesalahan, yakni dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang amat mulia, iaitu di syurga, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-30 31 ya. Jadi di sini digalakkanlah supaya kita sentiasa beristighfar ya. Kita kena yakin macam mana ya kalau kita nak tahu Allah ampunkan ke tidak dosa kita ya, bila kita memohon sesuatu pengampunan daripada Allah, kemudian nanti kita rasa tenang ya, jiwa kita rasa tenteram, jiwa kita rasa damai, itu antara tanda-tanda ya dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Akan tetapi bila kita rasa resah, gelisah, ya, bimbang, risau, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kegelisahan, kerisauan, kebimbangan itu adalah antara tanda-tanda kita masih dalam keadaan dosa. Okey, dia tanya masa bila yang tak boleh bagi nasihat, boleh ulang. Okey. Pertama, waktu lapar, penat. Yang kedua, yang ketiga mengantuk, yang keempat kenyang. Ni situasi ni macam ni lah. Kalau suami nak nasihat isteri nak nasihat suami, janganlah waktu-waktu yang macam ni. Waktu dia lapar tu kita nak nasihat dia. Waktu dia penat tu pula lah kita nak nasihat dia. Ataupun dia tak penat, kita yang penat. Waktu kita penat ni kita nak nasihat dia. Maknanya intonasi itu maknanya kita punya gaya bahasa tadi tu. Walaupun gaya bahasa kita tu tadi lembut, dia akan jadi nampak kasar. Sebab apa? Kasar kita penat. Gaya bahasa kita gurau, dia anggap jadi macam gaya bahasa memperlekeh. Boleh jadi macam gitu. Jadi sebab itu situasi-situasi ni kita kena pelihara. Sebab tu waktu yang paling baik lepas sembahyang, lepas baca Quran, lepas berdoa bersama, tu hati dalam keadaan yang lembut. Itu waktu-waktu yang terbaik. Okey, Ustazah kata masa kita atau dia yang penat tak boleh beri nasihat. Dua-dualah. Dia penat ke, kita penat ke. Kalau kita lapar, anak kita ni dah kenyang, kita ni lapar. Kita nak bercakap dengan anak kita, kita ni nahan lapar ni. Dia dah lapar ni. Dia pula buat pasal kan. Nanti dia punya intonasi, dia tak sampai intonasinya tadi tak sampai. Mungkin gaya bahasa kita tadi tu tak sampai. Sebab tu kalau kita santai-santai waktu petang-petang lepas asar tu kita makan cemkodok ke, jemput-jemput pisang ke apa ke sama-sama. Masa tu lah. Masa tu barangkali mungkin tengok dia dalam keadaan relax, dalam keadaan rahat. Kemudian bila kita nak tegur anak ni, satunya kita kena tengok anak kita ni boleh ditegur depan adik-beradik dia ke tak boleh ditegur depan adik-beradik. Kadang diorang ni ada masing-masing ada sifat ego, masing-masing ada sifat malu, masing-masing ada emosi dia sendiri. Okey, barangkali mungkin ada seorang kakak yang dia boleh tegur depan adik-adik, ada seorang kakak tak boleh tegur depan adik-adik. Barangkali mungkin dia umur dah 15 tahun kita bawa dia ajak masuk bilik.
nak aku dah ada masalah apa, Umi tengok macam apa muka sedih je. Kenapa? Aku tengok balik sekolah macam hentak beg. Kenapa? Ada masalah apa? Ya. Tanya dalam keadaan yang santai, dalam keadaan memujuk, ya. Apatah lagi kita ni ibu perempuan, ya. Seperti anak kita ni bila dia dah nak darah, kita kena kerap sikit peluk. Maknanya bukan peluk hari-hari peluk, tidak. Ya, sekali kita jadi macam kawan dia lah, ya, kita peluk, ya, kita cium dia, ya. Kadang kita tak pernah pun kena peluk. Tengok kat gambar kat luar sana tu orang kena peluk. Tu suka kena peluk orang lain. Kat rumah tak pernah kena peluk. Jadi dan kita pun kena ada lagi jugalah dari segi psikologi. Ya, kita tak kena tahulah anak kita ni dah pernah macam pernah kena usik ke, tak pernah kena usik ke. Ada tempat-tempat yang agak-agak sensitif tu sesekali usik kan. Kalau dia rasa macam biasa je, kena tanya. Jadi untuk apa? Supaya kita dapat membantu anak-anak kita ni supaya dia dapat menjalani kehidupan secara normal. Dia tidak terpesong ataupun terpengaruh ataupun terdorong kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. InsyaAllah mudah-mudahan. Ustazah, kalau sifat ego seseorang, surah dari Al-Quran yang elok dibaca yang mana? Baca surah Toha tu. Baca surah Toha. Setiap kali kita baca surah Toha, kita untuk lembutkan anak kita. Satu lagi dalam surah tu, dalam surah Allahumma shalli ala Kahfi, hati Quran tu, wal yatalattaf auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Tu kalau kita baca suratul Kahfi, baca dekat wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada, itu kita boleh ulang 7 kali, kita niatkan. Niatkan untuk siapa? Untuk mana anak-anak kita yang keras hati, anak-anak kita yang ego tinggi, apa semua tu lah. Dia kata wal yatalattaf, dan lembutkanlah sehingga dia wala yushirun nabikum ahada, maknanya dia tidak merasai sesuatu. Maknanya kat situ kita bacakan, kita ulang 7 kali. Ataupun yang paling mudah, kalau nak ngapal susah ke apa semua, bacalah ya Latif yang apa zikir Asmaul Husna, ya Latif, ya Latif, ya Latif, yang Maha Pelembut. Mohon pada Allah supaya dilembutkan hati. Saya lembutkan hati. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yang penting kita yakin, yang penting kita yakin, kita tawajuh, maknanya kita minta sungguh-sungguh niat, sebab amalan kita ni yang pertama dia tengok kepada niat kita, yang kedua tengok kepada amalan itu mesti amalan yang baik, doa yang baik. Kemudian yang ketiganya perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan kita ni nak sampai ke langit tu, itulah antaranya, tengoklah. Sebab kita ni amalan kita ni nak sampai ke langit, dalam diceritakan dalam oleh malaikat, sebab setiap lapisan langit tu dia ada malaikat hafazah yang menjaga kan. Amalan kita contoh hari ni nak sampai ke langit ni, nak sampai jadi satu amalan yang diterima oleh Allah ni terpaksa melalui 7 lapisan ni. Kita ni kat lapisan yang mana? Lapisan pertama ke dah Allah campak balik amalan kita, ataupun dah sampai lapisan kedua Allah campak balik, ataupun dah sampai lapisan yang ketujuh Allah campak balik. Wa na'udzubillah. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan kupas sedikit berkaitan dengan amalan yang bagaimana amalan ini terpaksa melalui lapisan-lapisan untuk sampai kepada diterima oleh Allah sebagai satu amalan yang diterima, yang menjadi bekalan kita di akhirat surga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi pada saya untuk petang ni cukup setakat ini dalam mengupas suap makan Ustazah. Sekejap ni ada Ustazah kalau okey. Suap makan Ustazah, ya betul-betul. Maknanya kita ni anak beranak kena suap menyuap. Kita sesekali suaplah nasi kat mulut suami tu depan anak-anak.
Ya, suami suaplah nasi dekat mulut isteri tu depan anak-anak. Ya, jangan tunggu dekat masuk hospital baru nak suap, nanti anak pun nak suap nasi kat mulut mak, tunggu masuk hospital. Ya. Jadi sepatutnya kita suaplah. Sesekali anak kita tu sesekali balik, nak suapkan nasi kat mulut Umi. Kita pun sesekali suapkan nasi kat mulut dia, tak salah. Itu amalan-amalan yang baik sebenarnya. Tapi ialah sama-sama kita lah, maknanya anak beranak kan. Alipah dua itu tadi, janganlah pula macam tu, jarak macam tu. Okey. Ustazah, Ya, saya. tapi kalau dia betul malu tak pernah buat macam nanti yang kata buat terbiak lah Ustazah. Tak bila kita benda sunnah Nabi, kita tak boleh nak kata kepada terbiak, benda sunnah Nabi. Jadi kita beritahulah, ni sunnah Nabi, kita kena buat. Macamlah jalan berpegang tangan, ya. Mana-mana suami, mana isteri memegang tapak tangan suami, gugur dosa-dosa dia. Ini jalan dah tak nak pegang tapak tangan dah. Pegang tapak tangan pun tunggu hari raya, kan. Jadi kita hidup dengan sunnah-sunnah Nabi ni, insyaAllah jangan malu sebab itu sunnah Nabi kita yang kena menggerakkan. Sebab Islam ni satu agama yang harakiyun, yang bergerak. Siapa yang menggerakkan orang Islam lah. Islam ni dia ada sembahyang, dia ada puasa, dia ada adab dia. Kalau orang Islam tak gunakan adab ni, dia tak bergerak lah, tak nampak lah kan. Tapi masalah Ustazah tak pernah buat. Bila kali kita buat tu macam kekep sikit lah. Macam orang kata, tu yang saya kata ni macam orang terbiak. Buat dekat dalam bilik dulu je. Ya, Cik Bakar buat dalam rumah dulu, dalam bilik dulu dengan isteri. Nanti kan dah biasa lama-lama. Nanti tak apalah kata, abang ni buang terbiat pula. Dia kata, abang buang terbiat manalah tahu yang malam ni malam terakhir yang hari ni. Aduh, kan. InsyaAllah benda ni kita niat lillah ya, untuk keharmonian rumah tangga. Ya, daripada yang kat luar pula sana yang menyuap, yang kat rumah tak pernah tanya, Abang Haji nak minum apa Abang Haji? Wah, bukan main, gedegak-gedeguk. Yang kat rumah tak pernah tanya pun abang nak minum apa. Andailah kau nak ambil sendiri. Tak boleh lah, maknanya kita cuba. Buat sendiri. Allah, kita cuba amalkan. Bila kita dah tahu itu sunnah Nabi, kita jangan rasa malu, kita jangan rasa segan, ya. Kita jangan rasa benda tu sesuatu yang aib, mengaibkan, tidak, Tapi sifat itulah yang kita kena hidupkan, ya, supaya ialah dalam rumah tangga kita dengan anak beranak kita. Ya, mudah-mudahan barakah kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusul di dalam kehidupan berumah tangga kita, insya-Allah. InsyaAllah Ustazah. Maaf Ustazah. Ya, Ustazah, maaf. Saya inginkan pendapat Ustazah sebagai penganjur rumah ngaji Aman Najmi. Setiap kali kuliah kami dikhususkan kepada kaum muslimah saja. Tapi macam hari ini kita ada kaum bapa dan saya faham juga dalam keadaan PKP ni di mana banyak masjid-masjid yang tidak dapat mengadakan kuliah-kuliah. Apa pendapat Ustazah kalau misalnya kaum bapa mengikuti serta kami di dalam suri-suri kuliah yang akan datang? Pada saya tak ada masalah. Saya open, saya punya kelas sama ada untuk yang lelaki ataupun untuk yang perempuan. Cuma saya menasihati kepada mana-mana yang perempuan, bila ada kaum lelaki, dari segi kata orang tu, mana yang buka dia punya kamera, pastikan menutup aurat dengan sempurna. Ya, mana-mana yang membuka kamera, tutup aurat dengan sempurna sebab ada orang lelaki. Dan saya dalam penyampaian saya minta maaf, barangkali mungkin ada perkara-perkara yang agak kata orang tu sulit ke apa ke, saya akan sentuh bila perlu disentuh. Sebab kita perlu, ilmu ni perlu disampaikan secara dengan jelas. Macam cara mandi wajib tadi tu yang perempuan macam mana, apa semua tu saya kena inilah. Dan saya harap mudah-mudahan terbukalah. Dan barangkali mungkin itu salah satu cara juga untuk mendorong supaya ramai lelaki di luar sana memahami tentang tanggungjawab dan juga peranan
peranan kita sebagai seorang wanita ni yang perlu kepada dorongan dan juga dukungan orang lelaki, Ustazah. Baik, Itu pandangan saya lah, Ustazah, terpulang kepada semua audien, ya, ikut kepada kaul majoriti, maknanya ikut kepada pandangan yang ramai. Kalau misalnya kata ramai tak bersetuju ada lelaki, tak perlulah ada lelaki. Kalau ramai bersetuju, kita tak ada masalah, tak ada masalah bagi pihak saya sendiri. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tadi surah Al-Kahfi Ustazah cakap tu ayat ke berapa? Kalau tak silap ayat 19 tak? Saya tak Betul ingat. Ustazah, betul Ustazah ayat 19. Ayat 19 ayat 19. Silap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi astagfirullahalazim. Ya, astagfirullahalazim. Ya, kita akhiri majlis kita, kuliah kita pada petang ini, ya, dengan kita membaca doa, ya Ustazah, ya. Ustazah untuk Ustazah Wan Haliza binti Wandullah. Apa? Wan Nurliza? Wan Haliza binti Wandullah. Wandola. Kita doakan jugalah untuk Ustazah supaya Ustazah diberi kesihatan ya Ustazah. Supaya dapat terus berdakwah insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan syafirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattabi'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim wadaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wal jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amisha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammin taksirana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Ya Karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kak Rita. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih penganjur. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih penganjur. Terima kasih Sama-sama. Ustazah. Sama saya.
Terima kasih Kak Janavita. Terima kasih Sata. Sama-sama.